Salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan yang amat dihormati. Setelah kejutan baru politik Malaysia berkenaan dengan isu DNAA Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang juga Presiden UMNO yang menimbulkan banyak persoalan. Salah satu pemimpin ataupun ahli parlimen dalam kerajaan perpaduan yang menimbulkan isu berkaitan dengan ugutan untuk menarik sokongan. Akhirnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersuara. Dalam sebuah artikel dari biharian.com, tak adil, mudah, ancam, tarik sokongan kerana DNAA Zahid, kata Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, adalah tidak adil Parti Ikatan Demokratik Malaysia mudah mengancam untuk menarik sokongan terhadap kerajaan perpaduan susulan keputusan mahkamah melepas tanpa membebaskan DNAA Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi daripada 47 pertuduhan rasuah. Ini kerana Perdana Menteri menjelaskan kuasa untuk membuat keputusan terbabit bukan berada di tangannya. Sepanjang memimpin kerajaan sekarang selama 9 bulan, Perdana Menteri menegaskan langsung tidak pernah mencampuri urusan pihak berkuasa serta badan perundangan dan kehakiman yang menjadi tonggak negara ini. Maknanya, kalau ugut saya tak setuju, tiba-tiba tarik balik sokongan terhadap kerajaan. Itu bukan bidang saya. Kalau kamu tarik balik pendakwaan kepada Ahmad Zahid, kami tak sokong kamu. Jadi maknanya saya mesti dakwa dan hukum. Dalam artikel ini lagi, saya nak kata, yang siasat itu kerja SPRM dan polis. Yang dakwa itu AG, Peguam Negara. Yang putuskan itu hakim. Mengapa saya kata faham sedikit sebanyak timbul keresahan? Sebab kita mewarisi sistem demikian. Bahawa orang politik rakus, zalim, menggunakan kuasa untuk mendera orang. Saya lalui proses itu, sekarang saya Perdana Menteri. Saya tak sanggup guna kuasa sebegitu rupa. Saya minta penjelasan tetapi oleh kerana orang itu biasa dengan sistem begini puluhan tahun, dia rasa beginilah nanti caranya. Siapa jadi Perdana Menteri, dia akan tangkap musuh, dia akan dera. Saya tak nafikan ini perjalanan yang sama. Tapi AG, Ketua Hakim dan Menteri Agama dalam Jemaah Menteri, kita tak pernah pergi ke perkara ini. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Ketua Hakim, Peguam Negara, tanya mereka. 9 bulan saya jadi Perdana Menteri, tak pernah campur tangan. Itu soal lainlah kerana itu pengalaman kamu. Keadaan berubah dan orang lain yang jaga, katanya selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Jamek Sri Petaling. Selasa lalu Presiden Muda Syed Saddiq Abdul Rahman mengeluarkan kenyataan mengancam akan menarik sokongan seterusnya keluar daripada kerajaan perpaduan. Ancaman itu sekiranya Jabatan Peguam Negara AGC tidak menjelaskan secara terperinci berhubung keputusan mahkamah terhadap kes rasuah membabitkan Ahmad Zahid yang juga timbalan Perdana Menteri. Menyentuh usaha pengasingan kuasa antara Peguam Negara dan pendakwa raya, Perdana Menteri menyatakan komitmen untuk menjayakan hasrat itu namun ia menelan masa lama dan kos tinggi untuk tujuan itu. Hello, salam sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati sekalian. Pilihan raya di Simpang Jeram. Akhirnya saudara-saudara, tuan-tuan dan puan, pengundi-pengundi akan mengundi pada pilihan raya di Simpang Jeram nanti. Ada yang kata kerajaan PHBN akan menang. Ada yang kata pas pula tiada harapan. Nah, saudara-saudara, dalam satu artikel dari Sinar Harian, ini pasti satu keputusan ataupun tajuk berita yang mengejutkan kepimpinan PAS dan juga Perikatan Nasional. Satu artikel dari sinarharian.com.
PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram, kata seorang bekas adun. Wow, bagi saya ini satu lagi kejutan baru untuk Muhyiddin Yassin sebagai pengurusi Perikatan Nasional dan juga Presiden PAS sendiri Tan Sri Abdul Hadi Awang sebagai timbalan pengurusi Perikatan Nasional. Bekas ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sungai Abong, Dr. Sheikh Ibrahim Sheikh Saleh menyifatkan angan-angan PAS yang mahu kembali merampas kerusi berkenaan yang kini dikenali sebagai Simpang Jeram sebagai sia-sia, kerana parti itu sudah tidak relevan di kawasan itu. Bekas adun PAS yang berkhidmat 2 penggal di kerusi berkenaan berkata, ini kerana perjuangan PAS for All yang mesra kepada masyarakat bukan Islam kini sudah tiada apabila Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat meninggal dunia. Dulu, PAS sesuai dengan jiwa saya. Masa itu perjuangan kita mesra kepada masyarakat bukan Islam. Bila ada PAS for All, itu slogan yang dapat sambutan daripada masyarakat Cina, India. Luar biasa, kita tak jangka. Sangat sesuai dengan perjuangan saya. Tapi apabila Allahyarham Nik Abdul Aziz meninggal, slogan itu mati. Jadi PAS yang tinggal ini sedikit ekstrim dan hari ini nampak lebih ekstrim lagi dengan macam-macam isu Melayu, agama, raja-raja ataupun 3R dimainkan dan ini sudah tentu tidak sesuai di Simpang Jeram, katanya kepada bernama. Nah, tuan-tuan dan puan, menurut Anda, apa yang dinyatakan oleh bekas adun yaitu Dr. Sheikh ini, adakah kenyataan ini benar? Dan adakah Anda setuju dengan kenyataan ini? Secara pribadi, saya setuju dengan kenyataan dari bekas adun ini. Dalam artikel ini lagi, beliau yang menjadi ahli PAS selama 36 tahun dan menjadi individu yang menubuhkan PAS di Bakri pada 1985 berkata, perkara itu jugalah yang membuatkan beliau tawar hati dengan PAS dan kini menyertai amanah sejak 2019. Dr. Sheikh Ibrahim berkata, perjuangan amanah yang turut bermula di Simpang Jeram pada 2015 adalah lebih sesuai dengan situasi masyarakat semasa, lebih terbuka dan lebih bersederhana, sesuai dengan konsep rahmatan lil alamin. Bila tak dapat sokongan Cina, maka isu 3R ini PAS akan main. Dan saya percaya selepas ini mereka akan jadi lebih ekstrim memandangkan BN dan Pakatan Harapan berada dalam satu gabungan yang lebih moderate, sederhana, DAP yang lebih sederhana, semua akan lebih bersederhana. Katanya, hasrat PAS yang mau melahirkan doktor kedua itu, yaitu kemenangan calon berlatar belakangkan pakar perubatan di Simpang Jeram melalui pendekatan kempen calon PN merawat dan mendekati pengundi sakit, hanya dilihat sebagai gimmick bagi meraih undi semata-mata. Kerana saya doktor dan anak tempatan di sini, berkhidmat di sini daripada mula saya bertugas pada 80-an hingga hari ini. Walaupun saya sudah bersara, saya doktor berkhidmat dan calon berkhidmat dan memberi rawatan kepada penduduk di sini sepanjang saya jadi adun. PRK di Simpang Jeram dan Parlimen Pulai menyaksikan pertandingan 3 penjuru antara PN, BNPH dan Bebas dengan calon PH Nazri Abdul Rahman akan berdepan saingan ahli jawatan kuasa PAS Pusat Dr. Muhammad Mazri Yahya daripada PN dan calon Bebas yang juga ahli perniagaan S. Jeganathan. SPR menetapkan pilihan raya kecil bagi kedua-dua kerusi itu diadakan serentak pada Sabtu ini. Jadi adakah di dua pilihan raya kecil ini bakal dimenangi oleh kerajaan ataupun PAS PN? Seperti yang dinyatakan oleh bekas adun ini, PAS sudah tidak relevan di Simpang Jeram.